Tuhan menyayangi kamu. Tuhan sangat mengasihi orang di dunia ini sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal sebagai satu pengorbanan supaya setiap orang yang percaya terhadap anak itu tidak akan binasa tetapi akan memperolehi hidup sejati dan kekal. Sehingga kamu mempercayai bahawa Tuhan menyayangi kamu dan mempunyai rancangan yang menakjubkan untuk hidup kamu, memang mustahil untuk menerima semua perkara baik yang telah dirancang oleh Tuhan untuk kamu. Tuhan hanya mahu memberi kamu semua benda yang baik. Firman Tuhan berkata bahawa Tuhan adalah roh dan bila kamu memilih untuk menyembah kepadanya, kamu mesti menyembahnya dalam roh dan dalam kebenaran. Tuhan mahu kamu menyembahnya dengan ikhlas dan jujur dari hati. Pertama sekali, kamu perlu menerima kebenaran bahawa dunia kerohanian wujud sebelum dunia fizikal, dunia yang kita duduki. Bumi dan semua kehidupan di dalamnya hanya wujud kemudian. Tuhan telah mencipta dunia fizikal dengan firman-Nya. Firman-Nya diluahkan dan bumi telah mengambil bentuknya. Oleh kerana kamu hanya menghayati dunia fizikal, kamu akan mengalami sedikit kesusahan untuk mempercayai dan memahami dunia kerohanian. Dunia fizikal tidak akan wujud tanpa kewujudan dunia kerohanian. Sebarang kejadian yang berlaku di dunia fizikal adalah sebuah manifestasi perkara yang telah berlaku di dunia kerohanian. Dalam masa akan datang, Roh Kudus akan membawa semua benda kepada kefahaman kamu. Dalam perjuangan hidup kamu, kamu tidak berjuang melawan manusia, melawan kekuatan segala setan-setan yang menguasai zaman yang jahat ini. Kita melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa. Ini adalah perjuangan dunia kerohanian. Oleh itu, jangan berasa marah terhadap orang dan benda dan situasi yang kamu berhadapan dengan. Tuhan berkata, kamu berlawan terhadap afrit dan roh-roh yang jahat. Oleh itu, sangat jelas bahawa kamu mesti memahami dunia kerohanian sebelum kamu boleh berfikir untuk mengatasi benda yang berlaku di dunia fizikal. Tuhan berkata, berjaga-jaga dan berwaspadalah kerana iblis, musuh kamu, merayau-rayau seperti singa yang mengaum sambil mencari mangsa, dan iblis datang untuk mencuri, membunuh dan memusnah. Disebabkan iblis akan cuba memudaratkan kamu. Hanya satu orang yang boleh menolong kamu, Tuhan Maha Esa.
melalui Yesus Kristus, di mana Tuhan telah memberikannya semua kuasa. Tuhan hanya bercakap dan seluruh alam semesta telah dicipta. Dia menghembuskan firman dan semua bintang dilahirkan. Kita perlu merendahkan diri dengan Tuhan. Tetapi pada masa yang sama, lemparkan semua beban kamu kepadanya, kerana dia benar-benar mengambil berat tentang kamu. Iblis ialah roh jahat yang mengikut syaitan. Taati undang-undang Tuhan dan terimalah kuasa Tuhan untuk menghadapi roh-roh yang jahat. Tuhan ingin memberikan kamu kuasa untuk menghadapi roh-roh jahat. Firman Tuhan akan menyempurnakan segala yang dinyatakannya. Yesus berkata, melalui firman Tuhan, alam semesta dicipta dan semua penghuninya melalui nafasnya. Biar semua di bumi berasa takut dengan Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Firman Tuhan tidak boleh ditukar. Jika sesiapa yang cuba mengubah firman Tuhan akan menerima padanya. Yesus berkata, firman saya tidak akan lenyap, akan tetap selamanya. Perkataan yang kuucapkan tidak kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi berhasil melakukan apa yang ku kehendaki dan mencapai segala yang ku maksudkan. Kawanku, mendengar dengan teliti semua yang saya katakan. Jangan lupakan satu perkataan pun, tetapi berfikir tentang semuanya. Dengan memahami semua pengajaran ini, bermakna hidup yang sebenar dan kesihatan yang baik untuk kamu. Semua yang ditulis di dalam Alkitab diilhami Tuhan, dan Ia mengajar kamu apa yang benar serta mengetahui apa yang salah dalam hidup kamu. Ia membetulkan dan menegur kamu untuk membuat perkara yang betul. Ini merupakan cara Tuhan menyediakan kamu dalam semua aspek dan melengkapkan kamu dengan sempurna untuk semua kerja baik yang Tuhan ingin kamu lakukan. Kerendahan diri merupakan senjata kerohanian kamu yang paling berharga. Kamu mesti merendahkan diri untuk menerima kuasa Tuhan. Firman Tuhan menyatakan keangkuhan membawa kepada penghinaan, tetapi dengan kerendahan diri datangnya kearifan. Takut akan Tuhan adalah dasar pendidikan yang baik. Kehormatan didahului oleh kerendahan hati. Kerendahan diri yang sebenar dan perasaan takut kepada Tuhan akan membawa kekayaan, kehormatan dan umur panjang untuk kamu. Ini akan jadi kepada seseorang yang merendahkan diri dengan semua orang. Jika kamu tidak memaafkan dosa atau kesalahan seseorang, kamu tidak boleh dimaafkan oleh Tuhan. Jika kamu tidak dapat memaafkan
disebabkan kesakitan dan kepahitan itu terlalu besar untuk menahan, terus mendengar dan bersedia untuk membuka hati kamu kepada Tuhan Yesus, yang juga merupakan firman Tuhan. Kuncinya ialah kamu mesti rela hati untuk memaafkan, dan Tuhan akan mengeluarkan perasaan tidak boleh maafkan serta perasaan pahit kamu. Kamu mesti memaafkan kerana ia menyembuhkan kamu. Keamanan yang kamu terima selepas mengampun tidak terukur. Berhati-hati dengan kerendahan diri yang palsu. Ingat, Tuhan tahu isi hati kamu. Kamu rendahkan diri dan serahkan orang yang bermasalah kepada Tuhan. Firman Tuhan menyatakan, sekali lagi yang merendahkan diri akan bergembira dengan Tuhan. Rendahkan minda kamu, rendahkan diri kamu, dan Tuhan akan mempermuliakan kamu. Tanya Tuhan untuk memberi kamu lebih rahmat. Alkitab menyatakan, Tuhan menentang sesiapa yang angkuh, tetapi merahmati yang rendahkan diri. Berlatih untuk merendahkan diri. Yesus mengatakan, kamu tidak boleh memperbodohkan Tuhan. Oleh itu, jangan cuba nak memperbodohkan Tuhan. Kamu akan menuai apa yang kamu tanam. Jika kamu ikut cara mementingkan diri sendiri, kamu akan menuai pembinasaan. Tetapi, jika kamu ikut pimpinan Yesus, kamu akan menuai hidup sejati dan kekal. Jangan jadi jemu menolong orang lain. Kamu akan diberi ganjaran apabila masanya sesuai. Jika kamu terus menolong orang lain, lebih banyak yang kamu memberi, lebih banyak yang kamu akan terima. Secara percuma kamu menerima, secara percuma kamu memberikan. Seseorang akan menuai apa yang ditanamnya. Firman Tuhan menyatakan, tanpa iman, tidak seorang pun yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Kepada sesiapa yang datang kepada Tuhan, mesti percaya bahawa Tuhan wujud dan bahawa Tuhan menganugerahi sesiapa yang mencarinya. Pertama sekali, percaya di dalam hati kamu dengan iman bahawa Tuhan wujud. Kalau kita berkata bahawa kita tidak berdosa, kita beranggapan seakan-akan Tuhan pendusta, dan kita tidak menyimpan perkataan Tuhan di hati kita. Kerana Tuhan sangat mengasihi orang di dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anak itu tidak akan binasa, tetapi akan memperolehi hidup yang sejati dan kekal. Tuhan mengutuskan anaknya ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa yang saya ingin beritahu kamu
adalah diambil dalam Alkitab Yohanes. Yohanes merupakan seorang daripada 12 pengikut Tuhan Yesus. Yohanes menulis untuk membuktikan bahawa Yesus ialah Kristus, ialah penyelamat yang dijanjikan, merupakan anak Tuhan. Rekod-rekod Yohanes tentang Yesus adalah untuk memimpin mereka yang mempercaya menjadi pengikut Tuhan Yesus, supaya kita dapat menikmati hidup dengan sepenuhnya. Kata kunci ialah percaya. Yohanes telah memberi kita gambaran sifat unik yang ada pada Yesus. Yesus bukan seperti orang lain. Dia merupakan anak Tuhan yang suci. Oleh kerana dia Tuhan, Yesus menunjukkan kepada kita sifat Tuhan sebenarnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Firman itu yang ada bersama Tuhan menjadi manusia, dan nama yang diberikan kepada firman itu yang menjadi manusia ialah Immanuel, yang bermakna Tuhan bersama kita. Dia juga dinamakan Yesus Kristus, yang bermakna penyelamat dunia. Firman Tuhan bertukar menjadi manusia. Manusia itu dipanggil Tuhan Yesus Kristus dan merupakan anak kepada Tuhan. Tuhan Yesus menumpahkan darah di atas salib sebagai satu pengorbanan untuk dosa-dosa kita. Tuhan Yesus yang mati untuk saya dan kamu telah bangkit semula dan menembus semua dosa kita. Tuhan Yesus Kristus mengatasi kematian dan memberi hidup kekal dan sejati kepada semua yang mempercayainya. Sekali lagi, kata kuncinya ialah percaya. Tuhan berkata, jika kamu mengaku dengan mulut sendiri yang Yesus ialah Tuhan dan mempercayainya dalam hati kamu bahawa Tuhan membangunkannya dari maut, kamu akan diselamatkan. Dengan mempercayai dalam hati yang membuatkan kamu betul di mata Tuhan, dan dengan meluahkannya, kamu akan diselamatkan. Jika kamu betul-betul mahu Tuhan membantu kamu mengatasi ketakutan, kesunyian, kesedihan, kesengsaraan, hancur hati, kamu mesti melafazkan doa ini dengan penuh kejujuran dan keikhlasan hati. Jangan menyoalkan kata-kata Tuhan. Kamu mesti mahu mentaati Tuhan semasa melafazkan doa ini. Mempercayakan apa yang kamu doa
dengan sepenuh hati. Ini merupakan masa yang penting. Katakan dengan setelusnya, Tuhan sedang mendengar kepada kamu. Katakan sedang sekuat hati kamu. Jika kamu tidak boleh bertutur disebabkan penyakit, katakan dalam hati dan minda anda, Tuhan Yesus, saya mengaku bahawa saya berdosa terhadap-Mu dan meminta agar Yesus dapat memaafkan saya untuk segala dosa saya. Saya percaya yang Tuhan Yesus Kristus adalah anak Tuhan yang menumpahkan darahnya di atas salib untuk mencuci segala dosa saya. Saya menyerahkan hidup saya kepada kamu dan meminta agar kamu masuk ke dalam hati saya supaya saya dapat hidup bersamamu dalam hidup kekal dan sejati. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Terima kasih Tuhan. Saya mengisytiharkan sekarang yang kamu adalah Tuhan dan penyelamat saya. Saya memohon maaf untuk semua dosa yang telah saya lakukan. Saya juga memaafkan semua orang yang telah menyakiti saya dalam apa jua cara. Tuhan, tolong singkirkan semua rasa sakit, kepahitan dan perasaan tidak boleh memaafkan di dalam saya. Dan Tuhan, saya ingin mematuhi firman Tuhan. Tolong saya mentaati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Maha Esa, dalam nama Tuhan Yesus, saya bertanya agar kamu melindungi saya daripada semua roh-roh jahat dan keji. Saya menolak semua kerja syaitan dan kegelapan. Saya menolak hawa nafsu dosa saya. Saya menerima dalam nama Tuhan Yesus kenaikan iman dan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang yang kamu sudah meminta maaf untuk semua dosa-dosa kamu dan berjanji akan menjauhi daripada melakukan dosa-dosa, darah Tuhan Yesus Kristus, Anak Tuhan, telah mencuci semua dosa-dosa kamu. Bergembiralah. Tuhan Yesus telah menderita di atas salib, menumpahkan darahnya, mati dan bangkit semula untuk semua dosa-dosa kita. Kamu akan melafazkan doa-doa berikut sekerap kali yang mungkin sehingga ayat-ayatnya terpendam di dalam hati kamu. Berdoa adalah bercakap dengan Tuhan, pencipta kamu yang menyayangi kamu. Berdoa dengan menggunakan kata-kata Tuhan sendiri membebaskan kuasa. Firman-Nya yang kamu meluahkan melalui mulut kamu akan mencapai apa yang telah diluahkan. Doa-doa yang akan dibaca di sini semuanya dari Alkitab, firman Tuhan. Doalah secara ikhlas dengan sepenuh hati kamu. Kuasa Tuhan ada padaku. Dia telah memilih aku dan mengutus aku untuk mengkabarkan berita baik kepada orang rendah diri, miskin dan sakit, untuk memulihkan orang yang hancur hati, untuk mengumumkan kebebasan kepada orang tawanan dan pembebasan kepada orang di dalam penjara, dan
penglihatan yang terbatas. Tuhan mengutuskan aku untuk mengisytiharkan ketibaan masa bagi Tuhan untuk menyelamatkan umatnya dan mengalahkan musuh-musuh mereka dan menyenangkan orang yang berduka. Saya tidak berasa malu dengan berita baik Yesus, kerana itu adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Yesus. Semua firman dan pengajaran di sini merupakan pedoman untuk kehidupan kamu. Pembetulan dengan disiplin adalah haluan untuk kehidupan. Saya merupakan anak Tuhan. Saya telah ditembuskan melalui darah anak domba dalam Tuhan Yesus. Saya bebas daripada semua kuasa-kuasa jahat. Saya tidak dimiliki oleh dunia ini. Walaupun saya dalam dunia ini, saya bukan daripada dunia ini, kerana Tuhan telah menerima saya ke dalam alam Tuhan. Ajarkan saya cara kamu, oh Tuhan, dan saya akan mengisytiharkan berita baik tentang penyelamatan itu. Saya akan mengisytiharkan bahawa janji-janji Tuhan adalah benar, dan sesiapa yang percaya dan ikut cara Tuhan menerima apa yang dijanjikan dan diminta. Tuhan berkata, mintalah sesuatu daripada Tuhan, maka kamu akan menerimanya. Carilah sesuatu daripada Tuhan, maka kamu akan mendapatnya. Ketuklah pintu, maka Tuhan akan membukanya bagi kamu. Semua akan mengisytiharkan bahawa Tuhan adalah Alfa dan Omega, permulaan dan awal, yang pertama dan terakhir. Dan sesiapa yang meletakkan kepercayaan pada Tuhan buat selama-lamanya tidak akan mendapat dimalukan. Dalam Yesus Kristus saya diampuni dan dibersihkan daripada semua dosa-dosa saya dan dosa zaman masa lalu. Dalam Yesus Kristus, saya ada kuasa terhadap semua kuasa-kuasa jahat. Tuhan yang mengarahkan untuk cahaya menerangi keluar daripada kegelapan di dalam hati saya dan memberi pengetahuan dan pemahaman kepada saya yang saya terima dalam Kristus Yesus. Tuhan, kamu berkata bahawa saya tempat kediaman Tuhan dan Roh Kudus tinggal di dalam saya. Kamu juga berkata, jika sesiapa mencemarkan tempat kediaman Tuhan, Tuhan akan memusnahkan orang itu, kerana tempat kediaman Tuhan itu suci dan kamulah tempat kediamannya. Oleh itu, Tuhan, dengan rahmat-Mu, saya tidak akan membuat apa-apa yang akan mencemarkan tubuh ini. Dengan rahmat-Mu, saya tidak akan mengabaikan tubuh ini, tetapi akan membuat apa sahaja untuk memastikan tubuh ini suci. Saya ada kuasa untuk mengatasi kejahatan. Kejahatan tidak mengatasi saya. Saya mengatasi kejahatan dengan kebaikan. Yesus Kristus telah memberi saya
kuasa terhadap semua kuasa-kuasa jahat. Dan saya bebas daripada semua pengabdian. Saya ada kuasa terhadap keinginan saya, tubuh saya, fikiran saya, hati saya dan roh saya. Roh Kudus tinggal di dalam saya. Dia merupakan roh kebenaran yang membimbing saya, yang memimpin saya dan yang mengajar saya tentang semua perkara. Dalam Kristus Yesus, saya berkuasa terhadap roh ketakutan kerana roh yang ada di dalam saya lebih berkuasa daripada roh yang berada di dalam dunia ini. Saya takut pada Tuhan dan takut pada Tuhan sahaja. Saya menyayangi Tuhan dan menyembahnya dengan seluruh hati, seluruh roh, seluruh kekuatan saya. Saya tidak takut pada manusia, tetapi saya takut pada Tuhan kerana Dia menyayangi saya dan inginkan terbaik untuk saya. Dengan kekuatan Yesus dalam diri saya ada kemenangan terhadap kelemahan saya. Saya tidak memberi sebarang kesempatan kepada iblis, tetapi saya memperbarui fikiranku dengan firman Tuhan yang lebih tajam daripada pedang bermata dua, dan ia membantuku mendapat kemenangan. Saya telah disembuh melalui pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun lalu, dan saya akan terus menuntut kesihatanku daripadanya. Saya tidak akan membenarkan syaitan mencuri hak saya. Penyakit tidak datang dari Tuhan, tetapi dari syaitan. Dan Tuhan Yesus telah memberi saya kuasa dan kemenangan ke atas syaitan. Terima kasih Tuhan kerana menyembuhkan hati saya yang hancur serta luka-luka saya, dan bahawa Engkau akan memegang tangan kanan saya dan tidak akan melepaskannya. Adalah darah Tuhan Yesus Kristus yang membebaskan saya, dan adalah darah Tuhan Yesus Kristus yang memberi saya hidup dan menyucikan semua dosa-dosa saya. Seperti mana Tuhan memaafkan saya mesti memaafkan yang lain juga. Kerana perasaan tidak boleh memaaf merupakan satu penghalang antara Tuhan dan saya. Tuhan ialah kekuatan saya, kemenangan saya, pelindung saya dan penyelamat saya. Tuhan merupakan Tuhan penyediaku. Saya menyayangimu. Tuhan, Engkaulah kekuatan saya dan gunung batu selamatku. Engkaulah pembela, pelindung saya. Kepadamu saya melepaskan jasad saya. Pimpin dan bimbinglah saya. Dengan iman saya percaya dengan janji-janji Tuhan, dan saya akan bersemuka dengan Tuhan, dan syurga ialah tempat tinggal saya yang kekal sejati. Saya ingin Roh Kudus memimpin hidup saya, supaya Roh Kudus dapat menghasilkan sifat kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
penguasaan diri dalam saya. Semua ini saya menerima dalam nama Tuhan Yesus. Saya menerima anugerah kesejahteraan dan akan berjalan dalam kesejahteraan Tuhan yang tidak mungkin difahami oleh manusia. Ia akan menjaga hati dan fikiran saya dan saya akan bersemadi dalam kesejahteraan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, saya menyembah-Mu dengan kegembiraan, dengan kuasa Roh Kudus dan menyembah-Mu sebagai Tuhan yang benar sekarang dan selamanya. Saya menyembah-Mu dengan kesyukuran dalam hati saya bersama dengan semua malaikat. Oh Tuhan, saya menabur benih sambil menangis, tetapi saya menuai hasilnya dengan keriangan. Perkara yang paling gembira dalam hidup saya ialah memahami-Mu dan menyayangi-Mu, Tuhan Yesus. Keriangan saya lengkap. Oh Tuhan, saya bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat oleh saya akan berhasil. Tuhan, Engkaulah gembala saya. Saya tidak kekurangan apa-apa kerana Bapa di syurga akan menjadikan saya makmur dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya ada peninggalan. Dia menjadi miskin supaya saya menjadi makmur. Yesus, Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Engkaulah Tuhan di atas kehidupan saya. Tuhan, Engkaulah hidup saya. Terima kasih Tuhan, kerana nama saya tertulis di dalam kitab orang hidup. Doa-doa berikut adalah untuk perjuangan rohani, untuk kejayaan sendiri. Sebut ini bersama saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret, saya ada kuasa terhadap semua kuasa-kuasa jahat. Saya mencela iblis dalam nama Tuhan Yesus dan dia akan melarikan diri daripada saya. Dalam nama Tuhan Yesus dari Nazaret, mengambil kuasa terhadap semua keraguan dan kesangsian terhadap Tuhan. Saya mencelah roh keraguan dan kesangsian sekarang juga. Ambil tangan kamu dari saya. Pergi dan jangan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh antikristu keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh angkuh keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh kemarahan keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh kedegilan keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret,
Aku perintah roh membebel keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh menipu keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh tamak keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh mata duitan keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh dendam keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh kejam keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh cemburu keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh mengkhianati keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh mendera keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh kejahatan keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh mementingkan diri sendiri keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh sumpahan keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh tilik keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh memutar belik keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh kemabukan keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh kegagalan keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh kemiskinan keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh hawa nafsu keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh pertengkaran keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh keganasan keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh licik keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh kebodohan keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh kemalasan keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh curiga keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh bunuh diri keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh ketakutan keluar dari saya sekarang
dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh kebebanan keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh kesiankan diri sendiri keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh kesakitan keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh ketagihan keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh dengki keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh mengumpat keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, aku perintah roh kemurungan keluar dari saya sekarang dan jangan kembali lagi. Seterusnya, menerima janji-janji Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, saya menerima kebebasan dari Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, saya menerima kedamaian dari Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, saya menerima sukacita dari Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, saya menerima kebijaksanaan dari Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, saya menerima kerajinan dari Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, saya menerima keberanian dari Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, saya menerima kejujuran dari Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, saya menerima kelemah lembutan dari Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, saya menerima kasih sayang dari Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, saya menerima kesabaran dari Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, saya menerima kesembuhan dari Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, saya menerima murah hati, baik hati dari Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, saya menerima roh kesyukuran dari segala hal dari Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, saya menerima roh mengawal diri dari Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, saya menerima roh merendahkan diri dari Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, saya menerima roh keteguhan iman dari Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, saya menerima hidup kekal dan sejati dari Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, saya menerima roh mengampuni dari Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, saya menerima
roh takut akan Tuhan dari Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, saya menerima roh kemajuan daripada Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, saya menerima roh mengambil berat terhadap orang lain dari Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, saya menerima akal dan fikiran dari Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, saya menerima roh kebenaran dari Yesus Kristus. Saya membebaskan damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal. Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, aku mesti mengerjakan keselamatanku dengan takut dan gentar. Tuhan Yesus, firman-Mu juga berkata, pekerjaan yang dikehendaki Tuhan ialah bahawa aku harus percaya kepada Dia yang telah diutus Tuhan. Saya percaya padamu, Tuhan Yesus. Tingkatkan kepercayaan saya terhadap kamu. Apabila kepercayaan saya terhadap kamu terus meningkat, Tuhan, penyelamatan saya akan diselesaikan. Saya berterima kasih kepadamu, Tuhan Yesus. Yesus berkata kepada orang yang percaya kepadanya, jika kamu taat kepada ajaranku, kamu benar-benar pengikutku. Kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan membebaskan kamu.